Kehadiran Ramadan sudah pasti dapat melatih diri dalam menahan lapar dan dahaga sepanjang berpuasa. Sejauh mana kepentingan berpuasa ini dapat diperoleh untuk kesihatan diri? Pertama, puasa boleh membantu merendahkan paras kolesterol dalam badan serta mengurangkan kandungan gula dan trigliserida dalam darah. Kedua, puasa dapat mengurangkan tekanan darah kerana kehilangan garam yang banyak melalui air kencing ketika berpuasa. Ketiga, puasa juga boleh mengurangkan berat badan bagi individu yang ingin mencapai berat badan ideal. Bahkan ketika berpuasa, tenaga dan pengaliran darah yang tertumpu di otak dapat merangsang pemikiran menjadi lebih cerdas. Dan yang terakhir, risiko penyakit-penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah sistolik juga dapat dikurangkan melalui amalan berpuasa ini. Justeru terbukti amalan berpuasa ini dapat menjamin kesihatan fizikal di samping memudahkan kelancaran beribadah di bulan yang mulia. Siapa kata Ramadan kita tak boleh sihat? Ramadanlah masa untuk kita jaga makan, untuk kita ekstra senam, untuk kita jaga kesihatan. Tapi tak larat. Janganlah macam Sebab itu. hari biasa pun tak larat. Oh, hari biasa tak buat? Belum puasa lagi. Macam mana belum puasa ni? Aduh. Okey, tak apa. Kita bawakan kepada anda pakar ni hari ini untuk kita bercerita mengenai kesihatan dan juga pemakanan di bulan Ramadan. Kita bersama dengan Muhammad Ashraf Ismail, iaitu Pegawai Sains Pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum Encik Ashraf. Dan juga kita ada Encik Muhammad Akram Ahmad Sabri, Pegawai Pendidikan Kesihatan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum Encik Akram. Salam. Sebabkan mereka ni kesihatan kan? Macam nampak macam sihat, cergas, macam cantik. Nampak kita macam dua yang tak sihat. Kan? Okey, kita dah bercakap tadi, nampak sikit kita paparkan kan, kata bulan puasa ni kena banyak rehat kan, banyak-banyak bersikirlah kat rumah. Kalau nak bersenam tu fikir 2-3 kali sebab memikirkan tenaga dan sebagainya. Saya nak tanya Encik Akram dululah. Bagaimana? Ada orang kata macam tak perlulah bersenam ni. Senaman yang bagaimana? Mungkin ada tips sebenarnya yang sesuai. Tadi Cik Haziq ya? Ya, Encik saya. Encik saya. Cik Haziq kata macam kita kena lebih cergas, kita kena lebih aktif. Cakap je. Okey, macam ni. Pertama sekali, bila soalan tu diajukan, benda ni dah jadi macam satu mitos ataupun benda yang trending. Orang kata macam, oh, senaman di bulan puasa ni perlu senaman yang berbeza, kena lain. Okey, sebenarnya kita melihat kepada intensiti senaman tu sendiri. Maksudnya senaman yang kita buat, jenis apa yang kita buat, sama je. Cumanya intensiti tu yang kita ubah bila kita berpuasa. Dari segi pemakanan pula, memang makanan kita memang kita consume kurang. So energi yang kita ada dalam badan ni kurang juga. Jadi intensiti tu yang kita perlu ubah bila kita buat senaman tu. Contoh kalau kita jogging, bulan-bulan biasa kita jogging ke depan kan, adakah bulan puasa kita jogging ke belakang? Bukan kan? Tak ubahlah. So dia still rutin yang sama. Cumanya kita ubah dia punya intensiti. Intensiti ni maksudnya dia punya tahap kesukaran tu lah. Contohnya kalau kita biasa jogging mungkin 20 minit, mungkin kita boleh kurangkan kepada 15 minit, 10 minit just untuk buat badan kita bergerak lah. Keep lah. Maksudnya bulan puasa ni kita dalam phase yang untuk maintaining fitness. Jangan kita pergi kepada yang agresif. Kadang-kadang orang dia target macam, oh, bulan puasa ni nak kurus. Sebab apa? Sebab bulan raya nanti nak pakai kebaya lah, nak pakai baju Melayu yang slim fit lah apa semua. So itu kita kena betulkan lah kita punya mindset. Mindset kena betul. Sebab pengurusan berat badan ni, weight management ni, dia memerlukan jangka masa yang lama. Bukan dalam tempoh sebulan kita boleh dapat. Jadi kalau betul-betul dia nak kuruskan badan dia ke apa semua untuk raya, dia perlu bersedia lebih awal. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum lah. Baru kita dapat kesan untuk dapatkan tubuh badan yang ideal. Betul. Maksudnya bukan setakat daripada bulan Ramadan, bulan Syakban semua dah kena start dah. Betul. Okey, tapi bercakap pasal kesihatan, dia berkait rapat dengan makanan. Betul. Dan bulan puasa kita ada 2 kali makan. Maknanya sahur dan berbuka. Patutnya lah. Awak tiga ke? Awak tengah malam tapi kita ada more. Post more. Post more. Tapi kita cerita pasal sahur dulu. Sahur ni adalah satu time yang kita makan sebelum subuh. Betul. Sebelum subuh. Ramai yang liat nak bangun sahur. Betul. Orang ambil kesempatan untuk makan tengah malam.
Sebelum tidur tu makan banyak-banyak dulu. Sahur macam Encik Ashraf cakap tadi, minum je. Minum sikit. Lepas tu dah cukup. Adakah okey sebenarnya kita berpuasa dengan cara sebegitu? Okey, baik. So sebenarnya dalam waktu makan satu hari itu, sebenarnya sahur ni adalah waktu makan yang paling penting sekali. Sebabnya kita bersahur ni untuk kita dapat bekalan tenaga yang cukup untuk kita nak berpuasa menahan lapar sepanjang 14 jam kita berpuasa ni. Jadi sahur tu adalah satu waktu makan yang sangat paling penting sekali. Ada yang memang dia makan dahulu sewaktu sebelum tidur, and then bila dia bangun tidur tu, bila dia bangun sahur tu hanya minum air sahaja. Okey, so sebenarnya adalah kita tak galakkan begitulah. Okey, sepatutnya waktu sahur tu kita kena ambil makanan yang lengkap, mengikut pinggan suku-suku separuh. Saya ada bawa ada pun pinggan saya ni. SSS maksudnya kena ada sumber karbo yang cukup, protein yang cukup dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, banyak orang ni liat nak bangun sahur sebabnya dia nak lebih menikmati waktu tidur dia tu. Dia susah nak lepas waktu tidur lagi penting. Tapi sebenarnya sahur tu adalah waktu yang penting. Katakanlah tak selera nak makan nasi, ada banyak lagi pilihan. Boleh ambil makanan yang tinggi dengan serat. Sebabnya serat ni dia boleh membantu untuk kita rasa kenyang lebih lama. Contohnya kita makan roti putih dengan roti gandum penuh, roti wholemeal, kekenyangannya berbeza. Tak sama. Contoh kita boleh ambil roti wholemeal dengan scrambled egg, dengan salad, ataupun kita boleh ambil oats ataupun biscuit dengan peanut butter. Okey, so kekenyangan tu akan lebih lama sebabkan kita ambil makanan yang tinggi dengan kandungan seratnya. Okey, so di makanan tinggi dengan serat ni dia boleh menahan lapar dan kita boleh bertahan sampailah ke berbuka. Okey, dan kita juga perlu elakkan satu lagi makanan yang tinggi dengan garam. Sebab apa tu? Cakap pasal garam ni, Cik. Garam. Tadi kan kawan saya kata dia tak makan nasi. Dia makan ambil apa tu? kurma 5 biji, lepas tu dia buang biji tu letak mentega salted butter. Siapa kawan awak yang buat gitu? Tu macam mana? Dia ikut TikTok lah ni, yang viral ni. Sebenarnya bukan kata tak boleh, tapi kita perlu tahu juga yang butter tu ataupun mentega ni dia tinggi dengan kalori dan juga lemak tepu. Okey, so kurma tu dah sihat dah alhamdulillah lah. Tapi kata nak ikut lah, nak rasa macam mana kan, nak trend, nak ikut. Boleh ambil tapi jangan terlampau banyak. Katakanlah nak ambil mentega tu, ambillah satu selang nipis sahaja, sikit disapu, dicaliklah sedikit dekat kurma tu, bolehlah makan. Tapi janganlah makan sampai 5-6 biji. Sebabnya kalori tu tinggi. Ini dah tak nampak kurma. Ini dah tak nampak kurma. Ini butter semata. Maksudnya boleh tinggi. tengok IG story saya. Saya buat cantik. Ada buat cantik. Saya buat cantik. Tapi tebal, Cik. Tebal, Cik. So kalau tebal tu seolah macam kita dah makan 500 ke 600 kalori. So maksudnya kalori tu terlalu tinggi sangatlah. Tapi membantu tak sebenarnya mentega tu? Dia lemak tepu. Bila lemak tepu ni dia makanan yang tinggi dengan kandungan lemak ni dia akan menyebabkan kita cepat lapar. Maksudnya nanti sampai tengah hari yang kita ke-1, ke-2 nanti dia dah lapar balik. Berbanding dengan kita ambil makanan yang tinggi dengan kandungan serat tadi tu, so dia boleh menyebabkan kita rasa kenyang tu lebih lama lah sampai ke berbuka. Tak salah Tak salah. Ni ada apa ni? Ada gambar. Ni. Ini pun sama. Ini sama kat ni. Saya punya ke? Ini tebal sangat ni. Tebal Ni satu buku butter dia letak ni. Salah potong ke ni? Kita nak tanya Cik Akram. Okay. Bila dah makan macam ni kan, sebenarnya kalau bulan puasa ni, senaman tu waktu bila yang sesuai kita buat? Nak dekat kat buka puasa ke, kan? Ataupun malam lah lepas buka puasa, lepas tarawih ke? Okey, untuk yang waktu senaman ni, sebelum kita cerita yang bulan puasa punya, kita masuk dulu yang hari-hari biasa punya waktu senaman. So, waktu senaman yang paling sesuai adalah waktu pagi dengan waktu petang. Sebab apa? Dia adalah waktu yang paling sesuai. Hormon kortisol ataupun dalam badan kita ni dipanggil stres hormon. Biasa stres kan? Okey. Okey, so hormon ni dia akan dilepaskan pada waktu pagi dan petang. So itu adalah waktu yang paling efektif untuk kita bersenam lah. So kalau kita ambil di bulan puasa ni, macam tadi kita dah bincangkan, kita tak makan, dehydrated apa semua. Jadi waktu yang paling sesuai adalah sebelum berbuka puasa. Sekurang-kurangnya sejam sebelum kita berbuka. Kenapa? Sebab kita kalau in case kalau kita bersenam ke apa, tiba-tiba dehydrated ke apa, kita boleh standby untuk berbuka puasa dan kita dah minum air. And blood sugar level pun kita tak risau kalau dia drop terlalu rendah ke apa, sebab kita dah nak berbuka. Lepas kita bersenam tu kita dah nak makan. Cumanya kebanyakan orang dia
nak berbuka, of course kita akan Nak menghadap meja nak makan. menghadap meja makan, kita nak prepare makanan, dah pergi bazar apa semua. Mungkin kita boleh ubah kat situ. Kalau kita berjalan dekat bazar ke, kita jalan jauh sikit ke, parking kereta jauh sikit ke, kita ambil Itulah peluang. senamnya. Itulah senamannya. Itu senamanya. Even kita dapat 10,000 step ke, even tak dapat 10,000, 5,000 satu hari pun, sebab kita berjalan dekat bazar tu pun dikira sebagai senaman juga. Ya, sekarang orang tak pergi bazar, orang beli dalam apps. Semua dah boleh order sekarang. Baring order kat bazar. Tak boleh lah, pergilah. Try untuk ambil masa untuk pergi ke bazar. Pergi ke bazar dan cuba berjalan. Itu salah satu inisiatif yang kita boleh buat. Lagi satu, kalau bersenam pada waktu malam. Sebenarnya pada waktu malam ni tak digalakkan. Sebab malam ni badan kita dah disetkan untuk kita berehat. Jadi kita kalau kita tidur, macam kita sendiri pun, kita tidur tiba-tiba orang kacau. Kita marah ke? Marah. Of course kita marah. Sama juga tindak balas dalam badan kita juga. Bila kita dikejutkan untuk bergerak, and dia akan bagi respon yang kurang baiklah. Saya explain dekat sini dengan cara yang kita senang untuk fahamlah. Okey. So bila jadi macam tu, itu yang banyak kita terima bila main futsal, main badminton tengah malam, tiba-tiba collapse and ada yang meninggal apa semua. Memang itu semua ajarlah, tapi dia punya punca tu kita nak tengok daripada mana jugalah. So kurangkan aktiviti malam, tetapi kalau di sebelah pagi petang memang tak dapat masa untuk bersenam, boleh pergi malam tapi jangan terlalu lewat. And make sure badan kita tak terlalu penat dengan kerja-kerja seharian di sebelah pagi. Ya, supaya tak kardiak apa orang kata? Cardiac arrest. Cardiac arrest kan? Betul. Okey, dan cakap pasal makan kena minum. Betul. Dan hydrate ni adalah perkara yang paling penting sekali dalam bulan Ramadan ni. Jadi air yang perlu ada dalam badan ni, berapakah kuantitinya harus kita ambil? Encik Ashraf. Kalau Ya, sahur betul. tu kan? Sahur tu berapa banyak sebenarnya kita kena minum? Ya, betul. Air ni memang sangat penting lah. Ia satu komponen yang sangat penting untuk badan. Lebih-lebih lagi ketika bulan puasa sekarang ni dan juga ketika musim panas sekarang ni kan. Jadi ketika berpuasa, ada orang dia minum dengan banyaknya pada waktu sahur sebab dia kata takut nanti waktu sahur dan waktu siang nanti haus kan. So dia minum banyak. Tapi cara tu sebenarnya kurang tepat lah. Apabila kita minum banyak pada satu-satu masa, ia akan dikeluarkan dengan banyak juga. So kita tak boleh minum banyak dalam satu-satu masa. So kita bahagikanlah waktu-waktu minum kita tu, waktu selepas berbuka, Zuhur tak boleh lah. Zuhur tak boleh lah kan. Maksudnya bangun sahur tu terus minum. Zohor kumur je keluar Itu balik. kumur je. Jangan ditelan. Telan. Okey, so kita kena bahagikan waktu minum kita tu, waktu yang kita dibolehkan minum tu kita pastikan kita minum air kosong. Bukannya air yang manis ataupun air yang berkafein. Kerana apa? Sebabnya air yang berkafein ni sebagai contoh macam air kopi, air teh, air yang pracampur, okey, ramai orang suka makan minum 3 in 1 kan. Ataupun minuman tenaga, ada yang sahur dia kata tak nak takut letih, minum minuman tenaga. So minuman-minuman ni semua tinggi dengan kafein. Minuman yang tinggi dengan kafein ni dia boleh menyebabkan kesan diuretik. Maksudnya kita senang nak buang air. So kita sebenarnya nak simpan air dalam badan Senang tu. kering lah. Senang kering lah. Maksudnya jangan ambil waktu sahur tu, elakkan minum kopi, minum teh, minum minuman 3 in 1 campur ni. So Minum kita air minum masak. air kosong ataupun bila minum susu, okey, untuk membekalkan untuk memastikan badan kita mendapat bekalan air yang cukup dan mendapat zat yang cukup lah daripada susu dan juga air-air yang berkhasiat. So kena make sure that pilihan minum air ni 8 gelas sehari ni mesti ada. Wajib lah. Okey, jadi minum dah dapat, makan dah dapat, senaman dah dapat. Mungkin ada tips lah daripada Encik Akram kan. Dalam bulan Ramadan ni, apakah tips untuk kita kekalkan tahap kecergasan kita supaya di tahap optimum sampai buka puasa? Baik. Okey. Untuk kita kekal cergas, macam saya kata tadi, intensiti senaman itulah yang perlu kita tengok. Kita boleh maintain segala jenis senaman yang kita buat pada bulan-bulan yang bukan bulan puasa. Cuma kita kena kawal kita punya intensiti supaya jangan terlalu penat. Sebab kita tak ada energi yang banyak, so kena kawal, tapi kena teruskan senaman tu. Sebab badan kita ni dia ada memori. Dia ingat apa yang kita buat, segala masa yang kita bergerak ni, otot-otot kita ni dia tahu. Jadi kalau kita, contoh kita bersenam hari ni, kita tinggal lebih daripada 72 jam, which is 3 hari, kita punya fitness level tu dia akan drop balik from the zero lah. Maksudnya hari ni kalau kita buat push up 10 kali, kita tinggal 72 jam, untuk kita buat the next push up 10 kali juga kita akan rasa berat. So macam saya kata tadi, ini adalah maintaining phase. Jadi kekalkan kita punya aktiviti fizikal yang kita buat selalu tu, cuma intensiti tu kawal. Rendahkan dan konsistenkan aja. Itu saja. Okey.
Kita tanya Cik Ashraf pula pasal makanan ni. Kan? Makan. Tadi orang cakap, lepas ni nak makan apa? Kan? Ada bazar Ramadan pula tu. Jadi mungkin tips lah kan untuk menjaga pemakanan yang baik. Mungkin boleh ambil peluang bulan Ramadan ni sebenarnya. Betul, sebenarnya bulan puasa ni adalah waktu yang kita permulaan lah untuk kita menjaga pemakanan di bulan-bulan seterusnya. Maksudnya kita jadikan contohlah apa yang kita boleh jaga di bulan Ramadan ni, kita praktikkan untuk bulan-bulan seterusnya. So sebagai tips rangkumannya lah So kalau bersahur tu kita lewatkan sahur selewat yang boleh dan pastikan bersahur. At least mesti kita ambil sahur lah. Dan waktu berbuka pula pastikan mengikut konsep suku-suku separuh. SSS yang bukannya penuh. Bukannya PPP, kita ambil SSS, suku-suku separuh. Maksudnya cukup lengkap dengan dia punya karbo dia, protein yang baik dan mesti ada buah dengan sayur dan air kosong lah. Jangan ambil makanan-makanan yang manis sangat. Suku tadi apa? Suku karbohidrat, suku lagi protein, lauk-lauk lah. Dan juga separuh lagi adalah buah dengan sayur. Maknanya buah suku, sayur suku. Betul. Dia bukan nanti murtabak suku ni, suku semua sampai cukup pinggan. Boleh rasa-rasa. Rasa-rasa boleh kan? Rasa-rasa boleh lah. Tapi kalau nak berbuka tu ambil yang ringkas-ringkas dahulu. Maksudnya macam kurma dengan ataupun jus buah-buahan. And then solat dahulu. Lepas tu baru makanan-makanan yang berat. Jangan ambil terus makanan yang berat. Nanti perut akan terkejut lah. Ataupun ada masalah yang berlaku. Maksudnya kita akan makan, tendensi nak makan dengan lebih banyak tu lebih tinggi. Sebab tu kita akan nak makan. So kita ambil makanan yang ringkas dahulu, kemudian kita pergi solat dan baru kita ambil makanan yang berat. Makan perlahan-lahan, tak lari makanan dikejar. Jangan terkejut tengok makanan. Terkejut tengok makanan, makan semua. Jangan. Sabar, jangan gelojoh. Kita tahu kita dalam bulan Ramadan ni kita memang dah lama 14 jam kita berpuasa. Lepas tu pergi pula sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih Pak Imam pula baca ayat panjang. Mengantuk ah. Stres jadinya. Lepas tarawih makan lagi kan. Jadi jangan kawal defisit makanan tu Betul, defisit kalori. Defisit kalori yang kita nak ambil itu. Betul, boleh ambil kurma butter tadi. Tapi janganlah. Jangan rasa bersalah. Tak apa, baru first time kan. Saya akan potong senipis-nipis butter tu. Baik. Terima kasih diucapkan Muhammad Ashraf Ismail, merupakan pegawai sains pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan Cik Muhammad Akrab Ahmad Sabri, Pegawai Pendidikan Kesihatan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pandai Kita akan kembali selepas ini dalam Memesyai.